mandi ke? Okey. Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, malam ni saya nak share sikit-sikit lah berkenaan dengan seminar pelaburan global, iaitu apa yang dikatakan sebagai pelaburan global, apa yang dikatakan sebagai trade global dan sebagainya. So, hari ini kepada mereka yang zero, pada mereka yang tak ada idea berkenaan dengan pelaburan global ni, berapa modal, apa yang nak buat, apa benda-benda tu, alright, so trade dia macam mana, susah ke dan sebagainya. Alright, so saya akan share kepada anda untuk dapatkan sedikit idea lah berkenaan dengan pelaburan global ni. Alright. So untuk mereka yang tak ada idea, yang first time, alright, so saya sharekan kepada anda. So welcome stream. So waktu malam sebenarnya ramai orang tengok stream games. So saya cuba untuk bagi waktu malam, sebabnya waktu ni adalah waktu yang santai-santai, kita just nak share apa yang sepatutnya kita tahulah, right, berkenaan dengan pelaburan global ni. So waktu siang mostly bila market tutup ni kita kurang sikit berminat, tapi kalau waktu market tengah rancak, kita sibuk tengok chart. So lebih better kita slow-slow kita belajar berkenaan dengan pelaburan global. Okay, so saya nak share sedikit intipati apa yang bakal saya sharekan kepada anda, terutama mereka yang zero knowledge, tak ada idea berkenaan dengan pelaburan global, dan juga penerangan berkenaan dengan leverage, spread, tick, apa itu futures, apa itu trade dua hala. Alright, so kemudiannya last adalah money management lah. Alright, so ini adalah bab-bab topik basic yang saya akan share kepada anda. So saya harap anda yang dapat tengok saya punya live ni, saya minta anda komen sedikit supaya saya tahu sama ada live saya ni lancar, dia punya suara okey, gambar okey, baru saya boleh teruskan lah. Alright, so saya minta ada komen sedikit. Okey, saya nak tahu suara saya macam mana, okey ke tak.
Alright, so Muhammad Amran lancar. Baik, ni Muhammad jelas kat Perlis. Okey, jauh kita. Saya insyaAllah mana di Perlis. Mana-mana pun tak apa. Sekarang ni kita PKP, kita belajar semua benda online. Alright, so student pun online, yang bekerja pun online, yang nak belajar pelaburan saham pun online. Alright, so ini Kasaira. Alright, so Zuhimi, ni Muhammad Azwan, Hashim, Nazarul, Rosdi. Alright, so clear. So clear, kita insyaAllah kita akan gerak slow-slow. Ini bagi mereka yang zero. Saya tak bercerita pasal teknikal lah malam ni. So kalau bab teknikal tu, dia terlalu berat. Untuk mereka yang kosong, tak tahu apa-apa, sangat berat. Okay, so kita cerita malam ni bab ringan-ringan saja. Malam-malam kalau kita cerita berat-berat, nanti kita tak boleh tidur lah. Okay, so apa yang kita bakal belajar ini adalah leverage. So saya cerita bab leverage dululah. Okay, right, so leverage. Bila ada trade satu lot untuk account regular, size lot itu adalah 100,000 USD, right? Dan bermakna ia memerlukan modal sebanyak 100 USD untuk melakukan transaksi jual beli, right? Contohnya macam currency ataupun pair lah. Okay, tapi dengan adanya leverage, anda tidak perlu ada macam itu. Leverage adalah seperti pinjaman di mana anda perlu ada 1% daripada modal keseluruhan. So dia lebih kurang macam ni lah leverage ni. Okay, so leverage ni lebih kurang kepada kalau anda yang trade saham bursa, anda akan perasan satu adalah mother share, satu lagi adalah option, iaitu warrant. So warrant tu adalah seperti sekarang ni lah. Alright, leverage. Okay, so kita hanya perlukan 1% daripada jumlah modal yang sebenar. Okay, so daripada modal yang sebenar, kita just menggunakan 1% daripada modal asal. So contohnya kalau kita trade crude oil, so tengok satu barrel, okay, 1 gallon per barrel tu berapa ringgit. Right, so ini guna 1% untuk dapatkan satu ton barrel. Okay, so itu adalah leverage. Contohnya, bila leverage, masa kita nak register mula-mula, dia akan tanya kita nak leverage tu berapa. Okay, ada yang 1/50, ada 1/100, ada 1/200, dan ICM menggunakan 1/500. Okay, so bila kita menggunakan nisbah, kita menggunakan nisbah 1/50, maknanya kita berarti wang pinjamannya adalah 2% daripada nilai kontrak. So 1% adalah 1% daripada nilai kontrak, dan 1/200 adalah nilai 1/500. So saya nak bagi ni lah, saya tak nak bagi anda keliru sebab ini adalah berdasarkan nota, fakta. So nanti anda keliru, susah. Okay, saya gunakan note. Okay, so satu Okay, satu nisbah 50 bermakna kita masuk kepada sesuatu lot tu, kita perlukan modal lebih kurang separuh daripada modal asal tu. Maknanya kita kena guna banyak modal untuk masuk sesuatu entry. Okay, contohnya kita nak masuk satu lot, kita perlu at least 50% daripada modal asal tu. Tapi kalau kita dapat satu nisbah 500, dia dah boleh bagi divide kepada 500. So maknanya kita dapat diskaun lebih banyak daripada nilai yang sepatutnya. So 1/500. So maknanya kita dapat lebih kurang
halus lah, maknanya lebih kurang kita boleh masuk 0.01 untuk satu leverage tu. So saya tak nak cerita panjang pasal leverage nanti lagi serabut sebenarnya. Okay, so daripada jadual di atas dapat diistilah bahawa leverage semakin tinggi pinjaman yang diberikan kepada anda dan semakin kurang modal. So itu adalah leverage. So kalau cerita about leverage ni, dia terlalu panjang dan dia terlalu complicated. So saya nak cerita kepada anda pun saya tak tahu nak ringkaskan bagaimana. Okay, right. Kemudiannya kita bercerita pasal spread. Okay, so ini adalah apabila kita buka kita punya trading platform. Okay, dia akan ada spread. Okay, spread ni adalah dikatakan sebagai brokerage fee lah. Okay, so dia ada bid and ask. Okay, so dia ada bid and ask. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia ada dua line. Okay, dua line. So saya tunjuk kepada anda bagaimana benda ditahsil. Okay, so bila kita nak new order, kita tekan new order, dia akan keluar dua. So warna merah dan warna biru. So warna merah dan warna biru ni adalah dia punya perbezaan dia. Okay. So yang biru adalah untuk buy market dan merah adalah untuk sell. Okay, saya cerita dulu bab spread, nanti kita masuk bab ni. Okay. So, yang dimasukkan dengan spread itu adalah brokerage fee. Apa itu brokerage fee? Brokerage fee adalah di mana broker kita membuat keuntungan daripada setiap entry yang kita lakukan. So, apabila kita buat entry, broker akan mengenakan charge. Okay, so charge untuk pengurusan kita punya trading. Sama, mana-mana anda pergi trade mana-mana pun, Bursa Malaysia, trade crude oil, trade bagaimanapun, trade forex, trade palm oil, trade gold dan sebagainya, pasti akan ada brokerage fee. So brokerage fee itu kalau anda lihat, ia adalah perbezaan daripada buy dengan sell. Okay, so perbezaan daripada buy dengan sell tu kalau kita tengok dekat sini, saya ambil calculator. Besar calculator. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, perbezaan dia kita tengok 6219 62.19 tolak 6216 62.16. So ini adalah dia punya charges. Okay, so charges yang dia akan kenakan, dia akan didara dengan berapa volume yang kita masuk. Kalau kita masuk 0.01, alright, so dia akan charge 0.03 dengan 0.01, maknanya 0.03 sen sahaja yang dia akan charge. Okay, so dia akan charge terus. Apabila kita masuk entry, dia akan charge terus. Dia tak semasa kita dah close baru dia charge tu. Okay, masa kita entry, kita masuk, dia terus charge. Apabila kita dah untung, kita close position, itu adalah untung bersih kita. Okay, so itu adalah untung bersih kita. So perbezaan antara biru dan merah ini adalah dikatakan sebagai spread. So di tengah-tengahnya adalah profit kepada broker. So, profit perbezaan broker ini dikalikan dengan volume, berapa banyak kita masuk. Alright, so kalau kita masuk 0.01, dia punya brokerage fee rendah lah. Tapi kalau kita masuk 50%, 10%, brokerage fee dia mahal lah. Alright, so dia gandakan berapa lot yang kita masuk. Okay, so itu adalah spread. Okay,
So far faham ke bab spread? Kalau leverage yang tak faham tak ada masalah. Right, so leverage biasanya kita ambil yang paling besar. Alright, 1/500. Spread ni ada kena faham sikit lah. Right. So ada soalan bab spread ni? Ada soalan? Faham ke? Faham ke? Saya minta ada komen sikit. Yes, orang yang baru faham. Muhammad Amran. Thank you Muhammad Amran, feedback. Ramai sini suka melihat tanpa menulis. Okay. Alright. So, sekarang ni saya nak cerita kepada anda berkenaan dengan so, kalau tengok sekarang ni, ini adalah WTI. So, WTI, kalau tengok, ini adalah WTI. So, kalau kita tengok 25.255 tolak dengan 25.49, ini adalah jawapan dia. Ini adalah dia punya spread. Sinilah spread dia. Tepi ni. Okey, ni adalah charge broker. So, kalau anda lihat dekat sini, saya besarkan sikit. So, kalau kita lihat dekat ni, so brokerage fee dia berbeza-beza. So, ada yang 194, ada yang 170, ada yang 5, ada yang 20, ada yang 16. Kita tengok kepada kita punya. Tapi ni masa market tutup memang dah besar lah. Okey, nanti market buka dia akan turun balik. Spread tu dia berbeza-beza dan setiap masa tak sama. Right, so dia tak speak. Ada broker yang bagi fix, ada broker yang dia floating. Maknanya dia bertukar-tukar. Okey, so kalau macam yang kita trade sekarang ni adalah futures. So futures dia 4 saja. Okey, so ada yang 50, ada yang 4,000 spread dia, charges dia. Alright, so ada yang 8, ni Apple 8, ni Nvidia, ni Facebook. Okey, ni WTI, ni Brent. Okey, itu adalah spread. So, kita belajar bab asas dulu, nanti kita belajar bab entry pula lah. Okey. Okey, dalam kita sampai bab ni, saya share kepada anda sikit. Okey. So, contoh dia sekarang ni. Kalau kita nak entry, contoh dia, market tengah turun. Okey, market tengah turun. Macam, sekejap. Okey, macam ni kan, market tengah turun. Market tengah turun macam ni, sepatutnya kalau kita nampak dia punya major trend, kalau nak tengok major trend, dia bagi kecil sikit. Okey, nampak major trend dia adalah downtrend. Okey, so bila kita dah tahu downtrend, sepatutnya kita first kali masa kita nak buat order, okey, so bila kita nak buat order, kita kena tengok yang atas ni. Okey, so kita trade mana? Contohnya kita nak trade yang crude oil contract. Okey, crude oil contract, tengok expired dia bila? 18 Mei 2020. Itu adalah kita nak trade sinilah CLMO, futures punya instrument. Okey, kemudiannya volume berapa? So volume ni bab money management nanti saya akan cerita. Jangan masuk besar-besar masa kita nak belajar, masa kita nak starting, kita jangan letak besar. Okey, untung memang sekali, untung memang besar. Saya cerita betul. Kalau kita letak 1 sen, 0.1 ni adalah 1 sen dolar. So 1 sen dengan beza dengan 10 sen tu pun dah besar. Apatah lagi kalau kita letak 10 sen volume maknanya per layer. Okey, di sini kita letak dia punya stop loss, sini kita letak dia punya take profit. So kita boleh set siap-siap. Tapi jangan hold pada hujung tu. Kenapa? Sebabnya bila ada berlakunya gap,
stop loss dengan take profit ni automatik akan tergenjak sebab dia terus pergi ke atas. Sebab tu tak digalakkan untuk buat set pada take profit dengan stop loss. Okay. So market execution ni nanti saya akan cerita. So market execution ni adalah ni kalau dalam istilah saham dikatakan market harga semasa. So maknanya kita entry ni kita terus masuk position. Tapi kalau kita letak pending order, kita queue. Okay, queue sama ada queue nak buy atau nak sell. So kalau macam sekarang ni market tengah turun, sepatutnya kita sell market. So sell market dan kemudiannya close position. Ada orang tak faham, dia ingatkan okay kita beli saham ni, so kita buy. Padahal buy untuk naik. So dia confused. Okay, so dia confused, dia letak buy kemudiannya dia nak letak sell. So tak boleh. Sebenarnya bila dah masuk buy sebenarnya kita expect market naik. Dan sell adalah expected market turun. So dia kena faham dua benda tu. Okay, so sebabnya market ni adalah market yang dua hala. Okay, so kita go on. Okay, sekarang kita bercerita pasal tick, lock, pick. Okay, so tick, lock, pick. Siapa pernah dengar pasal tick, lock, pick? Kalau kita tengok daripada orang lain, ada orang bercerita dia naik 50 tick. Ada orang lain pula cerita dia masuk satu lot, dia masuk 2 lot, dia masuk 10 lot. Ada juga yang bercerita, oh aku hari ni untung 100 pip. So kenaikan hari ni adalah 100 pip dan sebagainya. So apa beza benda ni sebenarnya? Right? So apa istilah-istilah ni? So kepada mereka yang baru tu nak faham istilah-istilah trend global ni agak mencabar sikit lah. Tapi anda jangan malu untuk tanya. Tanya saja. Alright, dia akan share insyaAllah. Cumanya nak jelaskan bagi kita betul-betul faham tu agak struggle sikit lah. Tapi insyaAllah lama-lama nanti akan faham. Okay. So tick merupakan entry kenaikan harga naik dan turun. Tick merupakan entry kenaikan harga naik dan turun. Alright, so satu tick maknanya satu bit. So contoh dia macam ni. Okay, so yang ni setiap kali kenaikan ni ini adalah satu tick. So dia naik turun, dia naik turun, ini adalah kenaikan dia satu tick. So kalau dekat sini memang tak nampak. Okay, so kalau kita tengok dekat chart nampak lah. Okay, so setiap kali kenaikan, satu kenaikan tu bersamaan dengan satu tick. Susah nak tunjuk kat sini sebenarnya. Dia kalau dekat handphone. So biasanya tick ni digunakan oleh mereka-mereka yang satu bit kenaikan ni digunakan oleh mereka yang trade saham. Okay, so kita dekat sini kita pakai tick. Yang kita pakai adalah pips. Okay, so pips, berapa pips kenaikan. So contoh dia macam sekarang ni, kalau kita nak tengok ni dia buat penurunan ni berapa pips penurunan. Okay, so berapa panjang dia buat penurunan ni. So sama ada kita nak buat manual, so kita set macam ni, kemudiannya kita tolak lah. Alright, so tolak 24.696 tolak 25.410. Itu adalah perbezaan tu adalah berapa pips. Okay, berapa pips. Ataupun anda boleh ambil yang ni dan kita dapat lihat dia 750 pips. Okay, so yang dekat tengah-tengah tu.
Saya tak boleh lepas. Kalau tidak, dia ada dia ada tadi mula-mula, lepas tu tengah-tengah dengan yang belakang. So kita tengok yang tengah-tengah tu. So yang ni candle H1 lah, maknanya candle 1 hour. So lebih kurang dia 700 pip. Okey, 700 lebih kurang macam tu lah, 700 pip. So itu adalah untuk kita tengok berapa pips, maknanya berapa kenaikan yang dia lakukan. Okey. So kemudiannya adalah yang kedua adalah lot. So berapa, macam mana dikira sebagai lots. Okay. So lot dekat sini bermaksud kalau kita masuk 0.01, kita kena entry 100 kali 0.01 baru dikira sebagai satu lot. Okey, satu lot 100 kali 0.01 maknanya RM1 baru dikira sebagai satu lot. Itu adalah satu lot entry. Alright, so kalau 0.01 bukan satu lot entry, tu per layer. Okay, so bila orang cakap satu lot tu sebenarnya dia entry RM1 ataupun total entry dia tu RM1. Alright, so kalau 10 sen 10 kali 10 sen RM1, itu adalah satu lot entry. Okay. So, baru kita masuk bab futures ni. Okay, saya yang cerita tadi adalah sedikit istilah. Hari ni saya tak share berkenaan dengan penggunaan MT4 dan sebagainya. So, yang tu agak susah sikit. Next time kita buat benda tu. Hari ni kita belajar basic berkenaan dengan pengenalan kepada crude oil, okay, global. So futures, apa yang anda tahu pasal futures ni? So futures merupakan perdagangan pasaran hadapan minyak mentah. So futures untuk WTI ataupun Brent. Okay, so dia adalah dagangan pasaran minyak hadapan mentah dunia. So apa yang dimasukkan dengan pasaran hadapan? Okay, so pasaran hadapan ni adalah kita menentukan harga minyak mentah dunia. Okay, so kita menentukan harga pasaran minyak mentah dunia 2 bulan hadapan. So maknanya waktu kita trade sekarang ni, okay, waktu kita trade sekarang ni bulan April kan, kita trade pada bulan April ni, sebenarnya kita nak tentukan harga minyak mentah dunia pada bulan Jun nanti. Okey, 2 bulan hadapan. So kita nak tentukan pada bulan Jun punya harga. So kita nak tetapkan awal-awal untuk nanti pada bulan Jun akan gunakan harga yang kita dah tetapkan nanti pada hujung April nanti. So kita sekarang ni adalah kita fight untuk tentukan harga pada minyak mentah pada 2 bulan hadapan. So itu adalah pasaran hadapan. Kita tentukan harga. Sebab tu dia berbeza dengan saham. Okay, saham ataupun forex, okay, dia buat transaction waktu sekarang. Benda yang dia buat itu adalah benda yang berlaku sekarang. Contohnya dia buat tukaran wang pada forex, iaitu pair. Setiap pair tu apabila berlaku itu adalah valid pada waktu tu. Alright, terus boleh digunakan harga tu pada waktu tu. Okey, padahal untuk futures kita hanya trade, iaitu kita bersaing harga buyer dan seller untuk tentukan pada bulan Jun di hadapan. Sebab tu bursa saham untuk tentukan harga pegangan ataupun harga market share pada waktu tersebut. So orang kata law ni dia terus waktu tu. Okey, so maknanya dia transaction tu adalah berlaku terus.
Padahal futures ni adalah untuk tentukan. Benda tu tak berlaku lagi tapi kita dah tentukan harga dia waktu sekarang. So sebab tu dia boleh dua hala. Dekat Malaysia ada satu crude oil iaitu FCPO, iaitu pasaran hadapan minyak sawit Malaysia. So dia boleh dua hala. Sebab tu orang pertikaikan kenapa minyak crude oil ni boleh dua hala, saham tak boleh dua hala. Saham naik saja boleh buat untung, turun tak boleh buat untung. Padahal crude oil boleh naik boleh buat untung, turun pun boleh buat untung. Sebabnya kita bukan trade untuk perkara yang terus berlaku. Kita hanya tentukan harga untuk dijual pada 2 bulan hadapan. So itu adalah futures. So kontrak itu adalah setiap tuku tahun lah. Okay. So ini adalah beberapa lagi futures punya komoditi. So ada macam-macam lah. Ada koko, ada kopi, ada cotton, ada kapas, ada gas oil, ada copper, heating oil, natural gas, ada soybean, ada silver, ada sugar dan sebagainya. Alright, so tapi kita di RTC kita hanya fokus kepada crude oil saja. Kita bukan tak boleh nak ambil semua benda ni, bukan semua benda ni tak bagus. Sebenarnya kita tak ada cukup masa untuk kaji semua jenis futures punya chart. Alright, so kalau macam orang yang trade forex pun dia ada banyak pair tau. Kadang-kadang dia fokus mungkin 5 pair, itu pun dah cukup banyak. Kita nak study dia punya gerakan, study dia punya candlestick, kita nak study dia punya wave, dia punya sifat dia lagi dan sebagainya. So agak struggle kalau kita nak pilih banyak-banyak market. So better kita fokus kepada satu saja market. So kita fokus kepada crude oil saja. Dan crude oil hanya satu saja market dekat dunia ni. Okay. So far faham ke buat futures ni? Saya minta anda komen sikit sebenarnya. Faham, cakap faham, tak faham, inform tak faham. Kalau tengok dekat kalau anda yang dah ada MT4 tu, anda tengok dekat anda punya klik dekat belakang ni, dekat simbol. So dia banyak lah. Okay. So ni ada features dia. Ada natural gas. So dekat sini pun ada US stock. Ini pun ada dia punya saham-saham, US punya saham. So banyak benda. Tapi mostly dekat sini adalah CFD. Contract for different. So yang futures saja 3 saja, iaitu crude oil dengan natural gas. Tapi ini ada kontrak, ada expired dia. So kena tengok expired dia. Kalau macam ni kan, okay, crude oil CLMO ni expired dia 18 Mei. Sekarang dah bulan Jun. So expired dia adalah pada bulan Mei. So kita akan trade yang ini. Sebabnya yang ni dah expired, iaitu 29 April. Dia tak expired lagi tapi dah naik expired. Okay, so kita tak nak ambil macam tu. Sebabnya kalau kita floating, maknanya kalau kita dalam keadaan floating tu, dalam keadaan kita salah arah. Okay, so kita salah arah dan kita float, kita merah lah, maknanya kita tengah negatif, akaun kita tengah negatif. So kita akan hold 2-3 hari. Tapi kalau yang ni dah nak expired, saya risau sebelum kita dapat close position, sebenarnya kita dah lost kat situ. Okay, dia buat auto close. So kita tak nak macam tu. So yang kita nak adalah kita selalu tengok dia punya contract. Okay, so contract bila dia punya contract tu expired. So expired dia adalah 18 Mei. So untuk tentukan, sebabnya dia kena close contract ni, kena close awal untuk dia tentukan harga minyak pada bulan depannya. Okay. Alright. So kemudiannya next. So ini adalah dia punya contract.
So spread dia adalah floating, so dia akan naik turun lah dia punya spread. Kemudiannya digit dia 2 digit. So 2 digit di belakang lah, maknanya yang perlu kita tengok satu adalah margin calculation dia. So margin calculation dia pakai futures lah. Okay, so pakai futures. Dia bukan pakai CFD ya, dia pakai futures. Kalau CFD contoh dia, kalau CFD, kalau kita ambil, kalau forex, so contoh dia, kalau forex, ni ya, saya ambil lah mana-mana. Okay, so kalau forex, dia akan tulis profit calculation dia berdasarkan forex lah. Okay, so ini adalah forex. So kalau macam Apple ni, kalau macam yang ini, dia punya profit calculation dia adalah berdasarkan CFD, iaitu contract for different. Okay, so kalau mudah trade pakai futures. So futures dia macam lah, dia ada alias kat depan dia. Alright, so maximum volume adalah 500. So minimum kita boleh masuk 0.01. Okay, 0.01 kita boleh masuk. So maknanya kita ambil yang terendah 0.1. Dia tak ada tahu 0.01, 0.001. Dia paling rendah adalah 0.01 saja. Okay. So bab lain ni tak payah tengok lah, nanti anda segabut. Okay, so kemudiannya untuk market crude oil ni sebenarnya dia boleh buat trade dua hala. So dua hala tu macam mana? Naik kita boleh profit, turun kita boleh buat profit. Okay, so berbanding dengan saham yang hanya boleh buat profit semasa naik saja. So kalau crude oil kita boleh naik pun boleh buat profit, turun pun boleh buat profit. Right? So contoh dia macam ni. Saya ambil contoh dalam grup RTC ya. Saya ambil contoh. Saya ambil contoh yang mereka dah trade ni. So kalau ni anda lihat dekat sini. Okay. So mereka trade adalah WTI. So yang ni adalah crude oil. Okay. So crude oil WTI. Mereka gunakan satu entry adalah pada volume 0.01. So dia beli, dia masuk sell. Maknanya market tengah downtrend, dia masuk sell. Masuk sell dan dia hold sehingga dapat $4, $3. So itu adalah dollar. Okay. So dollar. So bila dia masuk, bila kita first time masuk, kita first time entry, kita masuk dia terus merah, dia terus negatif. Kenapa negatif? Sebabnya negatif yang pertama itu adalah untuk broker. Broker ambil charges dulu. Sebab tu kita masuk kita terus negatif. So kalau macam crude oil ni, dia negatif dia adalah negatif 4. So negatif 4 bermakna kalau masuk 0.01, dia adalah kali dengan 10. Maknanya kita akan negatif 40 sen. So negatif 40 sen. 40 sen tu adalah untuk broker. Broker ambil 40 sen, dia ambil siap-siap dah. Dia tak kisah berapa kita untung selepas tu. Dia nak 40 sen tu je.
Okay, so dia nak, sebabnya dia kira berdasarkan berapa lot kita masuk. Dia tak kira berapa lot kita untung, berapa ringgit kita untung. Dia kira berapa lot kita masuk. Kalau kita masuk 10 sen, dia akan ambil 4 ringgit. Okay, kalau kita masuk 1 sen, dia akan ambil 40 sen. Okay, so kita kena faham dekat situ, kita dah bayar siap-siap dekat broker. So selepas tu yang untung dekat sini adalah 100% keuntungan kita. Okay, so ini adalah pada market turun kita letak sell. Kita letak sell dia turun, kita profit. Tapi kalau kita letak sell dia naik, kita negatif lah, maknanya kita merah. Okay, so yang ni buy, maknanya dia naik, kita buy, dia naik. Okay, saya buat sedikit macam saya anggap anda kosong lah, sebabnya saya kena share satu persatu. So macam ni, market tengah naik, dia retrace, naik, dia retrace, dia naik. Kat sini kita masuk, sepatutnya kita masuk buy. So kita masuk buy dan dia naik, kita akan profit. Okay, kita akan profit. Macam saham sama macam ni. Okay, right. Tapi kalau dia turun, dia buat trace, kemudiannya dia turun. Kalau kita masuk buy kat sini, kita akan negatif. Okay, so negatif. Faham? Negatif. Sepatutnya kita tahu nak cut loss kat mana lah. Sebabnya kita tak nak terlalu banyak besar sangat kita punya negatif. Dan lot jangan masuk terlalu besar. Masa mula-mula ni kita masuk 0.01. Tapi beberapa layer lah. Maknanya beberapa entry. 0.01 tu tapi masuk beberapa entry. Okay. Tapi kalau kat sini kita masuk sell, kita dah nampak market tu nak turun, yang kita masuk sell, dia turun ikut kita punya target projection kita, maknanya kita profit walaupun dia turun. Okay, kita masih lagi buat profit sebabnya kita sell. Right, market turun kita sell, kemudiannya kita close position. Dia tak ada istilah buy lepas tu sell balik. Okay, so yang adalah istilah di Bursa Malaysia saja. So kita buy, kemudiannya kita kena sell balik. Dekat global, kita buy dan close position. Close, kita tak panggil sell. Nanti confuse. Alright, okay, yang sell kita close position. Kita tak kata lepas sell aku kena buy. Bukan macam tu. Lepas sell kita close position. Lepas buy kita close position. Okay, so close position itu adalah take profit. Kalau saham, sell itu adalah take profit. Okay, so kena faham betul. Boleh ya? Saya terang sebiji ni sebenarnya. So kita masuk bab market execution. Okay, so dekat sini market execution. Okay, so market execution ni adalah bila kita nak buat order, kita nak masuk position. So kita nak masuk position, sama ada kita masuk buy ke, kita nak masuk sell, tak kisah. Okay, so sekarang ni yang kita nak masuk sekarang ni, kita kena pastikan instrumen yang kita nak masuk tu apa, betul ke tak. Okay, so yang ni menggunakan PC, kalau gunakan handphone lain. Okay, alright, kemudiannya volume kita nak masuk berapa. 10 sen ni cukup banyak, jangan masuk 10 sen, masuk 0.01. Okay, sebab brokerage fee dia hanyalah 30 sen. Kalau kita masuk 10 sen, brokerage fee dia adalah 3 ringgit. So 3 dolar. So kita kena lepaskan dulu 3 dolar, baru kita dapat entry. Kita dapat entry pula. Baru kita dapat profit. Okay. Alright. So kemudiannya stop loss dengan take profit. So stop loss macam mana kita nak set stop loss, macam mana kita nak set take profit. So anda kata ini adalah kita punya chart. So
So anda kata ini adalah kita punya chart. So macam mana kita nak set take profit dengan cut loss? Contohnya kita tahu ke atas ni, contohnya dia tengah turun. Dia tengah turun, kita nak sell. Kita cut loss kita letak. Kita kena set. Anda kena hafal. So kita letak cursor kita kat sini dan kita kena tengok tepi ni dia punya berapa dia punya nombor. Kita kena hafal benda tu. Okey. So kita kena hafal. Kalau kita tak hafal, nanti kita masuk salah dia punya nombor. So kita kena hafal. So 26883. So nanti kita masuk kan dekat sini. Dekat sini 26883 sebab kita tengah set. Kita letak siap-siap stop loss. Kemudiannya kita take profit. Take profit pun sama, kita letak dekat bawah ni kat mana? Okey, kat support kita kata. Dia kita nak take profit. Okey, kita letak, kita tengok tepi ni berapa, kita set. Take profit. So, stop loss dengan take profit boleh set. Sebenarnya ni komen ni adalah kalau kita nak labelkan kita punya entry tu entry apa? Entry swing. Ada orang dia campur-campur. Ada entry swing, ada entry intraday dan sebagainya lah. Okay. Alright. So market execution ni adalah market harga semasa. So kita masuk, kalau kita gunakan market execution, kita tekan sell, terus dapat order. Okay. Okay. Lokman Ghost tanya, macam mana kita layer? Contoh dia, kita masuk layer 0.01, kita tekan sell. Tekan 1, sell. Lepas tu, kita guna setup yang sama, kita tekan lagi sell. 5 kali kita tekan sell, dia akan keluar 5 kali entry. Itu adalah sell. Itu adalah layer. So, satu entry itu dipanggil satu layer. 5 entry adalah 5 layer. Boleh? So kalau macam ni dia masuk, ni satu layer, ni satu layer, ni satu layer. Tengok harga yang dia masuk, kalau ini berbeza sikit lah. Dia masuk berjarak-jarak. So kita tekan banyak kali sell ni, maknanya banyak kali layer kita masuk. So, sekarang ni kita nak cerita pending order. So, pending order, ini adalah kita nak queue. Contoh dia. Okay, kita kata ni adalah support. So, dia nak bounce ke support. So, dia turun. Dia naik, dia turun. So, kita yakin dia nak naik. So, tapi kita tak boleh nak beli lagi. Kita nak beli buy on break resistance. So, kita nak beli atas ni nanti. So, kita nak beli atas ni nanti. So, bila dia dah break 26.896 baru kita nak entry buy. Okay, dia naik atas tu baru kita nak entry buy. Maknanya dia dah break dia punya dua resistance dia sebelum ni. Maknanya kuat lah. Dia boleh break dan close tu maknanya kuat. So kita nak beli masa dia break. Tapi memandangkan kita jenis kerja tak nak monitor tu tak sempat dan pada masa sama kita tak nak terlepas peluang keemasan untuk entry buy tu. So macam mana kita akan masuk new order, kita letak pending order. Pending order ni macam tu kita tunggu. Okey, kita tunggu dia sampai 26.896. So, kita nak buy limit ataupun buy stop. Okey, buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Dia ada 4 jenis lah. So, contoh dia, kita nak situ adalah buy stop. Saya cerita pasal buy stop ni. Okay. So, harga berapa kita tengok kat situ 6.96.
2686. So kalau dia sampai 26986 ni, kita boleh letak place ataupun kita letak siap-siap dah dia punya cut loss berapa, take berapa. Kalau kita tinggal, kita lupa langsung, dia sampai profit ataupun dia break ni terus laju sampai kita punya TP, pam, dia terus close position, boleh, tak ada masalah. Okay, so kemudiannya kita nak letak tak, ataupun kita kata bila tahun nanti dia akan naik balik baru kita nak entry, macam tu pun boleh. Kita letak expired bila, ataupun tak ada expired pun boleh. Okay, so sekarang ni saya nak cerita kepada anda berkenaan dengan buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. So buy limit ni dikatakan sebagai buy on support. Contoh dia, market tengah turun, naik, kemudiannya dia turun. So kita boleh letak pending order dekat sini. Ini adalah buy limit. Kita letak buy limit. Buy limit ni bermakna buy on support, dengan harapan apabila dia sampai sini nanti, dia sampai sini nanti, pump, dia bounce naik balik. Maknanya dia sampai sini, dia ambil punya entry, kemudiannya dia naik balik. So maknanya kita buy, masuk dalam position buy, right? So buy limit, maknanya buy on support. Tapi kalau dia turun sini, dia break, kita kena cut loss lah. Okay, maknanya dia break support. Boleh? So, itu adalah buy limit. Sama juga macam sell limit, kita nampak sini ada resistance dia. So, kita tak ada position. Dia naik sampai sini, kita dah letak ni siap-siap buy limit. So, dia sampai, pump, dia patah balik. Maknanya dia respect on resistance. So, kita buat sell limit. So, kita sell limit, pump, dia turun ke bawah. Tapi ini adalah risiko yang tinggi lah. Yang mana kalau dia break macam tu, kita kena cut loss. Okay, itu adalah buy limit dengan sell limit. Ada soalan berkenaan dengan buy limit dan sell limit? Faham ke tidak? Faham ke tidak? Amirul Mia, pasal buy limit saya tunjuk dekat chart yang betul. Contoh dia macam ni. Ini adalah kawasan resistant. Sini adalah kawasan resistant. Okey, so ini adalah kawasan resistant. Kita contoh yang ni tak berlaku lagi. Contoh yang ni tak berlaku lagi. Okey, so yang ni tak berlaku lagi. So kita nampak sini ada resistant dia kan. So kita nampak ni resistant dia. Syamdin, jika letak buy limit ada fee tak? Tak ada fee. Kalau dia tak touch, kita tak masuk position. Kita hanya pending saja, kita tak masuk pun position tu. Tapi brokerage fee tu kenalah juga kalau dah masuk position, and how, kena juga charge.
Okay, so kita letak pending order. Kita belum masuk order lagi tau. Kita boleh cancel balik. Kalau tak jadi, kita boleh cancel balik. Selagi dia tak touch kita punya entry, selagi tak masuk entry, selagi tu kita boleh cancel balik. Dia macam kita queue lah, kita beratur. Kita beratur nak beli nak beli tiket wayang. Kita beratur, kita queue lah. Tapi sebenarnya kita boleh cancel, kita boleh keluar daripada queue tu anytime tanpa kita kena bayar apa-apa pun. Okay. Dia bukan macam booking Agoda ke apa, kita kena bayar dulu. Kalau kita cancel order nanti kita kena bayar. Tak ada. Ni kalau cancel order tak ada masalah. Dia tak ada charge apa pun. So kita nampak ni resistance. So kita yakin dia akan turun balik bila bila touch balik resistance ni. Okay, so bila chart ni tengah naik, tengok kat tepi ni chart ni tengah naik, kita dah letak dah pending order. Kita dah letak sini new pending order sell limit. Maknanya kita nak set bila dia sampai atas ni, kita akan expect untuk dia turun balik. So kita akan masuk sell position, sell limit. Kita letaklah pada harga berapa ni, 26.986. So itu adalah entry kita. So kita tekan place. So sekarang market tutup lah. So kita tekan place. So dia akan sampai dekat sini, pump touch kita punya entry, pump dia turun. So maknanya kita profit lah. Kita betul-betul masuk betul-betul jarum dan dia turun. So sebabnya dia sampai resistant. Okay. So ini adalah buy limit. Sell limit. Sama juga macam buy limit. Buy limit contoh dia dekat bawah ni. So kita nampak jarum ni, pump dia naik di atas. Maknanya jarum ni adalah support. Ini adalah support. So bila support macam ni, kita boleh letak buy limit. Maknanya dia touch area sini nanti, kita buy. Alright, so dia sampai saja, dia trigger kita punya pump naik. Maknanya kita masuk buy. Okay, so itu adalah buy limit. So bila dia sampai ke area buy area support, so dia adalah buy on support. Itu adalah buy limit. Sell limit tu memang dah specify layer mana yang akan dijual ke year. So kita bila kita letak layer sell tu, layer buy tu maknanya yang mana touch tu akan dapat. Alright, so yang mana kalau contohnya kita letak 3 layer, kalau dia touch 2 layer je lah dapat. Kalau kita letak layer 3 layer pada harga yang sama, kalau touch semua akan kena. Kalau dia touch harga tu semua kena. Okay, so itu adalah buy limit. Buy limit ni sebenarnya istilah dia adalah buy on support, sell on resistance. Okay, so kita sell dekat resistance. So dia sampai resistance, kita expect untuk dia turun. So sebab tu kita sell. So buy on support, bila dia sampai support, dia akan pantul balik naik atas. Itu adalah buy on support. Okay, so kemudiannya kita akan masuk topik buy stop, sell stop. Saya kena ambil contoh. So macam ni sama. Ni support kan. So kita boleh buat buy on support. So dia naik. Buy on support, dia naik. Alright, so kita kena set TP lah berapa banyak. Ni support, ni area support. Ni support naik. Touch lagi support naik. So ini adalah buy on support. Berapa banyak support kita nak letak, dah kita boleh dapat. Okay. So, saya nak share berkenaan dengan tadi faham ke buy limit, sell limit tu? Kita masuk buy stop, sell stop. Saya pun dah lemah mengantuk. Okay, pukul apa? Mau batuk lah, 11.30. Sejak minggu PKP ni kita tidur awal. Okay, so kita sekarang ni masuk buy stop lah.
Okey, so kita masuk buy stop. Contoh saya buang dulu yang ni. Okey. So kita nampak ni dia naik kan. Lepas tu dia turun, lepas tu dia naik. So kita nampak ni adalah area resistance yang kuat. Ini adalah resistance yang kuat. So kita nampak ni resistance. So kita akan beli, kita kata kita akan beli apabila dia break on resistance. Itu adalah buy stop. Break on resistance baru kita beli. Break on resistance ataupun breakout baru kita beli. So masalahnya kita tak ada masa nak tunggu. So kita takut kita terlepas dan kita nak position tu. So nak tak nak kita kena set. Okey, kita set, kita tengok sini. Okey, sini area 24.319. Kita akan letak buy stop. Okey, buy stop maknanya bila dia touch saja naik, kita sepatutnya lebih sikit. Okey, macam ni. Kita letak lebih sikit macam ni. So, kita letak 24.394. Itu adalah kita punya bila dia naik dan naik atas tu, kita dapat position tu. Alright, sebab sebelum ni dia tak pernah naik sampai lepas tu. Ni dia dah boleh naik. So, kita akan beli apabila dia breakout. So, maknanya dia break on resistance. Mana kata buy stop ni adalah kita akan masuk position buy apabila dia breakout. So, bila dia break macam ni, baru kita masuk buy. Sebab ini adalah resistance yang kuat. Bila dia break, maknanya dia boleh naik lonjak lebih tinggi. Okay, so yang ni naik daripada sini ke sini pun saya akan kenyal. Kau 4,000 pip kot. Orang 1,000 pip pun dah kecoh. Takkan kita 4,000 pip kita sengih lagi kan. Tapi ambil masa lah. Ambil masa ni, satu candle ni adalah sejam. Boleh kita nak tengok M5. Boleh juga, tak ada masalah. Sekejap saya tutup dulu indikator ni. Sekejap. Okay. So, buy stop tadi faham ke? Buy stop. Feedback sikit guys. Kalau tak faham, cik tak faham. Saya tengok Amirul ni yang rajin jawab. Orang lain ajar basic ni dia tahu. Ni terlalu kecil lah. Sekejap, tengok. Okay, so bila nak tahu kita nak buy stop ataupun buy limit, saya jarang guna buy limit. Saya selalu buat buy stop ataupun sell stop. Kita lebih yakin dia, saya buat macam ni ya. Dia kalau buy limit dia seolah-olah kita lawan arus tau. Dia tengah turun, dia retrace, faham, kita expect dia nak naik tau. So sebenarnya kita tengah lawan arus. Dia tengah turun, tiba-tiba kita nak buy. So dia lawan arus. Tapi kalau buy stop, contohnya kita letak sell stop bawah ni, so sebenarnya kita follow arus. So dia break saja, kita follow arus, kita follow trend. Tapi kalau buy limit, sell limit ni kita lawan trend. Okay, so dia tengah turun, kita nak beli. So dia lawan trend.
So saya lebih suka menggunakan buy stop dengan sell stop. Ni dah berconteng banyak sangat ni. Saya tengok market lain. Ni conteng.